Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita sambung program membudayakan Al-Quran kita. Hari ini insya-Allah saya akan membaca surah Al-Qasas. Okey, surah Al-Qasas ayat 20, surah ini merupakan surah yang ke-28 surah Al-Qasas ayat 23 sehinggalah 27. Baik, ini ayat ini berkait rapat dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini. Baik, saya akan mulakan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Maryam wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك ما قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين على تأجرني 8 حجج قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين صدق Allahul Azim. Baik, okey. Maksudnya ayat yang ke-23, dan ketika dia sampai di telaga air di Madian, dia ni merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mendapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum, yakni binatang ternak masing-masing, dan ia juga dapati di sebelah mereka 2 orang perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Dia bertanya, "Apa hal kamu berdua?" Mereka menjawab, "Kami tidak memberi minum, yakni kambing-kambing kami, sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing. Dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya." Maka ayat yang ke-24, maka Musa alaihissalam pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Kemudian ia pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan." Ayat 24. Kemudian ayat yang ke-25, kemudian salah seorang daripada 2 perempuan adik-beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, "Sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami." Maka ketika Musa alaihissalam datang mendapatkannya dan menceritakan tentang kisah-kisah kejadian yang berlaku, yakni mengenai dirinya, berkatalah orang tua itu kepadanya, "Janganlah engkau bimbang, engkau telah terselamat dari kaum yang zalim itu."
ayat 26, salah seorang dari antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni menggembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Kemudian ayat yang terakhir yang kita akan bincangkan ialah ayat 27. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa AS, aku hendak mengahwinkanmu dengan salah seorang dari dua orang anak perempuanku ini dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. 8 tahun sama Hijaj. Okey. Dan dalam part itu jika engkau genapkan menjadi 20 tahun, 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan yakni ingatlah aku tidak bertujuan untuk memisahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya. Baik. Okey, apa yang kita dapat simpulkan daripada ayat ini ialah kisah ini bermula iaitu apabila selepas Nabi Musa alaihissalam telah menumbuk salah seorang kaum Kipti ataupun kaum Firaun yang disaksikan oleh Samiri ataupun nama lainnya gelaran dia ialah gelaran dia Samiri lah, maknanya dia berasal daripada bumi Samirah, iaitu Musa bin Zafar. Dia Musa juga tapi dia Musa bin Zafar, tetapi Nabi Musa bin Imran. Okey, mereka bangsa nilah bangsa Bani Israel. Okey, kemudian Nabi Musa alaihissalam ni larilah ke kota Madian. Baik, kota Madian ini kalau ikutkan dari segi sejarah ialah kota yang diutuskan oleh Allah mengutuskan Nabi Syuaib alaihissalam ke kota Madian. Iaitu kota Madian ini kalau mengikut kisah Nabi Syuaib, kota Madian ini mengamalkan penipuan timbangan. Di maknanya kalau kita tengok pada masa sekarang ni ramai yang menipu timbangan itu adalah menipu timbangan ini macam biasalah kan kita tengok menipu timbangan, tapi sebenarnya menipu timbangan ini telah berlaku sejak zaman Nabi Syuaib alaihissalam, di mana berlaku di dalam kalangan kaum Madian. Okey, baik. Saya nak kita bincanglah sikit beberapa hukum tajwid di mana okey baik. Hukum tajwid sebagai contoh kita tengok sini walamma. Walamma ini wajibul gunnah di mana mim saddah. Okey, kita wajib membaca secara dengung. Baik, alright. Kalau sama juga yang sini minan nas. Okey, kita perlu baca dengung. Okey. Kemudian apa lagi contohnya macam ni. Alastihya'in. Okey. Ya ni ialah wajibul gunnah. Kita perlu baca wajib muttasil. Maksud saya wajib muttasil di mana kita perlu membaca panjang 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian tanwin bertemu dengan qaf. Maknanya dekat sini ialah ikhfa hakiki di mana kita perlu dengung, kemudian kita perlu mengikut makhraj huruf yang seterusnya. Okey. Alastihya'in. Maknanya kita dah siap-siap buat makhraj qaf tu. Okey. Kemudian kita ada kat sini kita kena panjang 2 harakat. Ini adalah mad silah qasirah. Okey. Kemudian okey kat sini ya abatis takjir. Okey, ya abatis nampak macam satu kalimah mad wajib mutasil. Tapi sebenarnya ya ini adalah satu kalimah. Okey. Kita perlu baca 2, 4, 5 iaitu hukum mad jaiz munfasil. Okey, maknanya dia terpisah 2 perkataan. Alright. Jelas? Alright, kita pergi beberapa lagi hukum tajwid. Okey, kalau macam di hujung macam ini kita panggil mad arid lis sukun. Maknanya kita boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Itu adalah mad arid lis sukun. Baik, hari ini kita akan sambung iaitu berkaitan tentang konsep ijarah ataupun sewa kontrak. Mengapa ayat ini berkaitan dengan alright.
Kenapa ayat ini berkaitan dengan sewa ataupun ijarah? Okey, sebenarnya hal ini berkait rapat dengan ayat yang ini. Alright. Okey. Berkatalah salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan, yakni menggembala kambing." Okey, maknanya kat sini dah menunjukkan ada unsur-unsur kontrak untuk mengupah ataupun menyewa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ni disambung lagi okey. Dengan syarat engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan sewaan, okey, ataupun upah. Hari-hari mungkin kita mengupah kan, kita minta kawan kita belikan barang. Mungkin dapat pula PKP ni, banyaklah kita menggunakan perkhidmatan Foodpanda, okey, ataupun mana-mana perkhidmatan lah untuk menghantar makanan. Baik, kita pergi terus kepada definisi. Okey, untuk makluman semua, saya menggunakan hari ini saya menggunakan kitab terjemahan kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, Fiqh Manhaji yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Buwa dan Ali Al-Syabaji Ini kitabnya. Alright. Baik. Kita akan pergi kepada definisi. Baik, saya percaya semua apakah dimaksudkan dengan sewaan? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sewaan? Okey, sewaan dari segi sudut bahasa ialah bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukan. Alright. Ini adalah bayaran ataupun upah ataupun ijarah, sewa. Kita bayar kepada seseorang untuk melakukan sesuatu kerja. Sebagai contoh, kita semua ni dibayar untuk melakukan kerja-kerja berkaitan dengan UTM. Kita menguruskan hal ehwal UTM. Jadi kita akan maknanya di sinilah kita mendapat upah. Baik. Alright. Dari sudut istilah. Okey, baik, dari sudut istilah sewa ataupun ijarah, okey, bermaksud kontrak untuk mendapatkan khidmat, yakni manfaat tertentu yang boleh dibayar dan kan dia duduk pada kata apa umat Islam telah orang kata apa memperkembangkan. Okey. Betul saya. Okey, macam tu. Ingatkan saya punya internet. Doktor punya tu putus-putus suara. Jelas dengar tak? Saya tak tahu, setengah institusi perbankan Islam menawarkan kontrak ijarah. Ijarah bagi tujuan pembelian
pembelian kenderaan. Okey. Pada rukun dan syarat sewa, yakni ijarah, okey, ada 4 rukun. Okey, baik, ada 4 rukun berkaitan tentang ijarah, iaitu yang pertama, rukun pertama berkaitan ijarah ialah pihak yang berkontrak. Okey, pihak yang berkontrak, kemudian sirah. Okey, sirah tu maksudnya sirah tu ijab dan qabul. Okey, perkhidmatan yakni manfaat, dan yang terakhir ialah bayaran sewa atau upah. Baik, kalau kita tengok pihak yang berkontrak, iaitu pihak pemilik perkhidmatan atau penyewa, mereka perlulah syaratnya ialah berakal, baligh dan berakal. Okey, maksudnya mestilah orang-orang yang layak menguruskan harta, bukan daripada orang yang dihalang daripada menggunakan harta. Sebagai contoh, kanak-kanak. Okey, kita kanak-kanak tidak boleh menyewa kerana golongan ini tidak mempunyai kuasa hak milik pada diri sendiri dan harta mereka. Okey, itu antara sebab Islam sangat menjaga muamalat supaya kita berlakunya keadilan. Okey, mungkin kanak-kanak itu tidak layak lagi untuk menguruskan hartanya, kemudian dia tidak menjelih mendapatkan sewaan. Okey, kemudian kita pergi kepada sirah. Okey, sirah. Apakah itu sirah? Sirah ini ialah ijab dan qabul, iaitu kalau kita melihat kepada penawaran ataupun ijab. Okey, bukannya ijab ni hanya ada waktu ketika perkahwinan sahaja, ya. Okey, ijab penawaran, bahasa Melayunya ialah apa jua lafaz yang dilahirkan oleh pemilik perkhidmatan. Maknanya orang yang mempunyai pemilik perkhidmatan tu. Sebagai contoh, saya ada rumah sewa, saya menawarkan, okey, saya memberi izin ataupun menyewakan rumah saya ini kepada anda. Sebagai contoh kat sini, siapa kan ni, kepada Puan Juju kan. Puan Juju, wah, Encik Wan Arif lama tak jumpa Okey. Encik Wan Arif, saya menawarkan. Ada Ada. Lambat tu. Kalau tidak Itulah internet. Baca tadi. Tak, tadi Lama tak terlewat dia nampak. baca, ada program bacaan doa pagi tadi kat office. So saya masuk lewat sikit. Oh ya ke, baik. Office kan ni. Baik. Barangan tersebut lagi itu. Barangan tersebut milik kita. Kemudian lafaz ni juga, dia tak ada dalam nota, perlu difahami dengan jelas. Ada contoh lafaz secara langsung, direct. Okey, contohnya, saya sewakan barangan ini atau saya milikkan khidmat manfaat barang ini selama setahun kepada anda dengan bayaran sekian. Itu adalah contoh lafaz secara langsung. Okey, kemudian kita ada lafaz tidak langsung, di mana tinggallah di rumah saya selama setahun dengan bayaran sekian, atau saya jadikan manfaat barang ini untuk anda pada bayaran sekian. Ini lafaz tidak langsung. Maknanya tadi yang langsung tu dia menggunakan betul-betul perkataan sewaan. Kemudian lafaz yang secara tidak langsung ataupun kinayah ini, tinggallah di rumah saya selama setahun. Maknanya tinggallah tu maksudnya bukanlah dia bagi, tapi dia bagi dalam bentuk sewaan, sebab ada ayat dia disambung dengan bayaran sekian. Bila bayaran kita bagi barang, kemudian ada bayaran sekian, itu adalah kontrak ijarah. Okey. Kalau contohnya kita awak tinggallah di rumah ini tanpa bayaran. Okey, tanpa bayaran. Itu mungkin boleh jadi dalam kontrak pinjaman. Ini arah. Pinjaman pinjaman ada yang pinjaman duit, ada pinjaman yang dia bersifat i'arah ni, maksudnya kita bagi pinjaman, kemudian kita bagi pinjam. Contohnya lah, pinjam kereta kau, pinjam kereta itu dia masih mengekalkan ain. Ain tu maksudnya ialah ain tu maksudnya struktur. Struktur barang yang kita
tiba nak kita pinjamkan roh. Okey, baik. Kemudian ada persetujuan. Okey, qabul. Apa jua lafaz yang lahir daripada penyewa, alright, yang menunjukkan persetujuan untuk memiliki khidmat dan difahami secara jelas. Sebagai contoh, saya setuju, baik, atau saya sewa atau sebagainya. Alright, itu adalah sirah. Baik, kita pergi kepada syarat sirah kontrak. Okey, dia ada syarat dia. Sirah kontrak ini, ijab dan qabul ni mestilah selari. Alright. Sebagai contoh, saya sewakan rumah ini sebanyak sebulan sebanyak RM400. Kemudian dia qabul, baiklah saya terima kontrak sewaan ini dengan bayaran RM300 sebulan. Itu kontrak itu tidak sah ya. Okey, disebabkan wujudnya perbezaan ataupun tidak selari antara ijab dan qabul. Okey, kemudian tidak wujud jurang masa yang lama antara penawaran dan persetujuan. Jurang masa tersebut sama ada diselangi oleh diam atau percakapan asing yang tiada kena-mengena dengan isi kontrak. Okey, ini kerana tindakan tersebut menunjukkan kontrak tersebut tidak dipersetujui. Maknanya kita perlu tidak boleh ada dalam tempoh masa yang agak panjang lah. Biasanya terus je lah kan, untuk tidak wujud jurang masa yang lama. Okey, suka saya ingatkan ada link kehadiran telah tersedia. Jangan lupa isi kehadiran. Okey. Kemudian tidak bersyarat. Okey. Menurut kitab ini, contohnya seorang berkata, jika Zaid datang, akan saya tanya kepada anda dengan bayaran tersebut. Tidak boleh bersyarat kontrak ini. Okey, maknanya kita bila telah berlaku sesuatu kejadian baru kita sewakan. Dia ketiga iaitu perkhidmatan ataupun manfaat. Okey. Perkhidmatan mestilah mempunyai nilai. Okey. Maksudnya perkhidmatan tersebut diterima dan diperlukan menurut syarak dan uruf amalan setempat, kebiasaan orang ramai, supaya ia boleh dibayar dengan bayaran yang setimpal. Okey. Sebagai contoh, rumah yang kita sewakan tadi itu, rumah untuk didiami atau kenderaan untuk dinaiki, itu adalah perkhidmatan yang menurut syarak. Maknanya dia tidak boleh bertentangan dengan syarak syarak. Sebagai contoh, dia ada dalam ni, dia bagi contoh, tidak sah menyewa anjing untuk memburu atau mengawal kerana binatang tersebut tidak menilai menurut syarak, dan begitu juga dengan khidmatnya. Okey, menurut kita ini okey. Alright. Okey, dengan itu tidak penyewaan peralatan yang melalaikan kerana penggunaannya diharamkan. Okey. Antara lain yang contohnya, tidak sah mengupah pengukir untuk mengukir barang benda yang bernyawa atau mengupah wanita perempuan untuk wanita untuk menyanyi yang kepada bukan mahram kerana semua ini haram. Ini dalam kitab yang terdapat dalam kitab Fiqhul Manhaji yang terjemahkan ni. Okey. Kemudian kita pergi ke syarat yang kedua, iaitu pemilik perkhidmatan mesti mampu menyerahkan khidmat tersebut secara fizikal atau syarak, menyerahkan perkhidmatannya supaya penyewa boleh menggunakannya. Alright? Jika pemilik tidak mampu menyerahkan khidmat tersebut secara fizikal atau syarak, penyewaan tidak sah. Oleh itu, okey, tidak sah menyewakan kereta yang hilang sebab tak boleh nak serahkan. Itu menyebabkan kontrak sewaan terbatal ataupun tidak sah. Kemudian kita pergi kepada khidmat dipenuhi oleh pengupah bukan oleh orang yang diupah. Okey, sebagai contoh yang ni macam susah sikit nak faham Okey, sebab tidak sah mengupah seseorang melakukan ibadat yang memerlukan kepada niat dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain seperti sembahyang dan puasa. Saya tiba-tiba saya minta Cik Wan Arif, Cik Wan Arif tolong sembahyang kat saya, nanti saya bagikan upah. Tolong sembahyangkan bagi pihak saya. Itu tidak sah sebab khidmat di sini ialah pahala menjadi hak orang yang diupah, bukan hak orang yang mengupah. Right, ini yang ketiga. Yang keempat ialah khidmat yang atau manfaat disewa bukan bertujuan bertujuan mendapatkan barangan. Okey, sebagai contoh, di sini dia kata tak sah menyewa kebun untuk mendapatkan buah-buahannya. Okey, tak sah menyewa kambing untuk mendapatkan bulu
susuk atau hasilnya. Kerana pada dasarnya kontrak sewa ini ialah pemilikan khidmat. Oleh itu, kontrak sewa tidak boleh dilakukan dengan tujuan mendapatkan barangan. Okey. Ini maksudnya ialah kita sewa, macam kita sewa kambing kan, kemudian kita ambil susu dia. Okey. Alright. Okey, itu adalah yang keempat. Kemudian yang seterusnya ialah khidmat mesti dimaklumi oleh kedua-dua pihak dari segi barangan dan kadarnya. Okey, maknanya kita perlu tahulah kita perlu tahu barangan dia apakah yang macam tu kita nak sewa rumah, kita kena tahu rumah tu kat mana. Okey. Itu adalah syarat-syarat bagi perkhidmatan. Kemudian bayaran sewa atau upah. Okey, bayaran mestilah bayaran yang suci. Okey. Kontrak sewa tidak sah jika bayaran sewa atau upah berupa anjing atau khinzir atau kulit yang belum disamak atau arak, kerana semua barang ini ialah najis. Maknanya kita biasa kita menggunakan duit lah kan. Okey. Duit tu kira duit halal lah ya. Kemudian bayaran sewa boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh kat sini, tidak sah memberikan bayaran sewa atau upah berbentuk sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan kerana tidak menilai, seperti serangga atau 2 biji gandum, atau kerana berbahaya seperti haiwan buas, ataupun kerana diharamkan oleh syarak seperti alat yang melalaikan berhala atau ukiran. Maknanya bayaran sewa itu kita menggunakan duit tak apalah, duit kita boleh memanfaatkannya. Okey, kita bolehlah bagi upah je. Okey. Cik Wan Arif ada, Cik Wan Arif. Puan Amelia. Okey, Puan Amelia. Ni pada RMC ni. Puan Amelia, saya minta Puan Amelia uruskan saya punya geran penyelidikan, sebagai upah saya bagi 2 butir beras. Boleh Puan Amelia? Boleh ke Ustaz? Boleh boleh, tak boleh sebab 2 butir beras tu bukannya boleh kenyang ke Puan Amelia? 2 butir beras. Tak boleh Ustaz, nanti boleh. Ini betul-betul ni, betul-betul nak kurus ni Okeylah. Tak boleh. Kalau nanti boleh. Alright. Mungkin kita boleh kata bayaran tu saya bagi upah kepada Pak Amelia sebab dia uruskan geran tapi sebenarnya tak boleh lah Ini sebagai contoh. Okey. Pak Amelia dia uruskan saya punya geran penyelidikan. Alright. Kemudian saya bayar Puan Amelia. Ustaz, tapi apakah tapi kan katalah kalau yang kita uruskan tiba-tiba ketua penyidik datang, dia bawa macam something, okey, saya belanja. Tak dengar Puan, macam jauh-jauh. Saya tak dengar sangat. Saya dengar tak? Dengar tapi dia macam jauh-jauh. Okey, tapi tak apa. Alright. Okey, katalah kalau kita macam biasa, buat kerja macam biasa, tapi kadang-kadang kan ketua penyidik datang, tiba-tiba dia bawa something. Ni saya belanja makan. Itu macam mana Ustaz? Alamak, dia bagi makan pula kan. Rezeki. Rasuah ke? Macam mana kalau rasuah? Soal lain nak saya rasuah. Rasuah, bukan rasuah. Habislah Puan Amelia. Kita kadang-kadang kan dia datang, dia kata berlalu pergi, dia pun beli makanan sekali, dia pun beli sekali. Macam tu lah tahu ni Ustaz. Itu kita kena tengoklah keadaan dia. Kalau orang itu berkehendak kepada perkhidmatan saya khawatiri itu adalah rasuah. Tapi kalau mungkin sebab di satu Puan dah mendapat upah untuk menguruskan, maknanya gaji untuk menguruskan geran. Tapi kalau dia belanja tu, kalau dia menggunakan kontrak hadiah, bolehlah. Maknanya dia hadiah tu tapi bukan sebab Puan Amelia menguruskan tu. Dia bagi macam ni. Kalau dia panjang sikit lah perbahasan dia tu, tapi setahu saya kita tak beranilah nak cakap. Tapi kalau boleh elak, kita cubalah elakkan. Kalau macam contohnya saya nak belanja Puan Amelia, uruskan geran saya tu, kalau boleh elakkan, kita cuba elakkan lah. Sebab dia khawatiri itu adalah rasuah. Okey, sukar juga saya nak jawab tu. Satu ofis tu baru tak kira rasuah lah. Apa dia? Tak dengar lah. Belanja satu ofis. Belanja satu ofis, Wan Arif nak belanja. Kalau belanja satu ofis tak ada kira rasuah. Tak apa, tak ada masalah kalau nak belanja kan. Kalau F54 nak belanja, ajak saya sekali tau.
Ketinggalan banyak ah. Sebab saya macam kau punya aktiviti tak ada saya kan. Lupa saya. Okey. Bayaran, okey. Yang keempat, mampu dibayarkan. Okey, tak sah bayaran atau upah berupa burung yang di udara atau yang kelas orang bayaran kalau macam kita ada duit, duit lah. Kemudian yang kontrak kuasa atau serahkannya. Okey, maksudnya kuasa wilayah di sini adalah sama ada pemilik atau wakil bayaran atau upah di luar kuasa pihak yang ikut itu adalah kontraknya, syaratnya. Yang terakhir ialah bayaran upah atau sewa diketahui oleh kedua pihak yang berkontrak. Sebagai contoh tadi kita nak sewakan rumah, okey, kemudian kita pergi kepada jenis dan syarat penyewaan. Alright. Sewa barangan, okey. Yang pertama, sewa barangan, sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperoleh daripada barangan tertentu. Kemudian sewa jaminan, sewa yang membabitkan perkhidmatan yang diperoleh melalui jaminan pemilik. Sebagai contoh, sewa barangan ini kita tahu. Okey, kita sewa rumah. Kita sewa kenderaan. Sewa jaminan ini ialah membabitkan perkhidmatan. Sebagai contoh, macam tadi, Puan Emilia dibayar gaji upahnya oleh pihak universiti untuk menguruskan geran penyelidikan. Maknanya Puan Emilia telah mendapat upah yang sedia ada. Okey ya. Uruskan ya. Puan Emilia ni biasa saya hubungi ni untuk mendapatkan berkaitan geran ni. Tapi kan, boleh tak kalau contoh lah kan. Ini sebagai contoh lah. Bukan betul saya minta Puan Emilia adjustkan untuk saya dapatkan geran, kemudian saya bayarkan duit. Adakah itu dikira sebagai upah? Satu soalan. Contohnya, itu dikira apa tu? Rasuah. Okey, bahaya kita sangat berbahaya rasuah ni kan. Kadang-kadang kita mungkin niat nak belanja tapi kita pun ambil je lah kan. Tapi sebenarnya mungkin rasuah sama juga macam pensyarah kan. Student belanja kan, student belanja punyalah kedekut pensyarah kan, student belanja tapi dia ada keinginan untuk mendapatkan A, itu boleh wujudnya unsur-unsur rasuah. Bahaya tapi Puan Emilia saya tak buat macam tu insya-Allah. Okey, walaupun susah nak dapat geran. Lepas dapat geran boleh ada tak lepas dapat geran? Lepas dapat geran ada juga yang kata tak boleh, ada kata boleh tapi seelok-eloknya tak perlulah kot, tak perlulah. Sebab nanti mata memandang, nanti silap-silap boleh kena tangkap kan. Sangat berhati-hati lah seelok-eloknya janganlah kita ambil upah apa-apa daripada pihak yang lain untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini lah. Puan Emilia lah ni, saya nasihatkan Puan Emilia ni. Nanti tolong saya juga setelahkan saya punya claim. Betul. Apa dia? Kalau doktor dapat geran, saya belanja doktor. Saya dapat geran, Puan Emilia belanja saya Kita raikan. FRJS bila nak keluar keputusan itu? Tak tahu lah doktor. Itu geran naprek saya apply, tak tahulah dapat ke tidak kan. Diam situ. Alright. Okey. Sewa barangan. Alright, sewa barangan. Okey, sewa barangan ialah apakah syarat-syaratnya? Okey, apakah syarat-syarat bagi sewa barangan? Alright. Mana yang tadi? Saya pandai lupa dah. Okey, barangan yang disewa mestilah ditetapkan. Barangan mesti wujud dan dipamerkan di hadapan kedua pihak ketika memeterai kontrak sewa. Dan yang terakhir, perkhidmatan penggunaan khidmat barang tersebut tidak ditangguh selepas kontrak dimeterai. Okey, yang ni sebagai contoh yang ketiga ini, pemilik menyewakan rumahnya untuk disewa pada tahun harapan atau dia menyewakan dirinya bahawa dia akan memulakan kerjanya pada bulan harapan atau dia menyewakan keretanya esok. Okey. Atau dia menyewakan rumahnya selama setahun atau sebulan bermula awal bulan hadapan, begitulah seterusnya. Okey. Maknanya kalau boleh biar kita nanti kontrak tu okey.
dia beza kalau kita minta okey boleh tak macam nanti dah masuk UTM okey masuk kerja UTM baru kita memeterai kontrak sewaan ataupun ujurah tu. Kalau macam kita menawar surat tawaran itu baru surat tawaran. Belum ada ijab dan kabul lagi. Maknanya kita dah saya dah contohnya staff baru masuk. Staff baru masuk dia terus ikat kontrak pada ketika itu bukannya dia tangguhkan. Okey maksudnya tangguhkan ni okey kita sewa tapi masuk kerja bulan depan itu tak boleh. Sepatutnya dia bulan depan dia perlu kalau dia masuk sekali lagi dia masuk dia kena menggunakan memulakan kontrak yang baru. Okey jelas Kemudian sewa jaminan. Okey. Bayaran sewa adalah semata-mata diserahkan dalam majlis kontrak. Okey. Alright. Ini bagi contoh jual salam perkhidmatan. Alright. Salam perkhidmatan ni maksudnya ialah kita salam ni tempahan, kita menempah. Okey, sebagai contoh saya ingin memohon Encik Wan Arif buatkan satu gazebo kan. Saya kalau kita menggunakan kontrak salam, okey, saya perlu membayar sepenuhnya kepada Encik Wan Arif pada kontrak tersebut. Ini bagi jualan kontrak salam. Okey, salam ni tempahan dia tempahan ada dua, ada salam dan istisna. Tapi dalam kontrak salam memang kalau saya menggunakan kontrak salam saya kena okey kemudian spesifik yang perkhidmatan itu adalah dinyatakan sebagai contoh kontrak dengan syarikat pengangkutan supaya okey maknanya dia bagilah contohnya saya minta Cik Wan Arif okey menghantar saya kan pergi ke F tolong ambil saya kat T07 kemudian Cik Wan Arif pun dia ada T07 dia hantar saya ke F54 semata-mata saya nak tanya pasal jelas padahal kita boleh telefonnya kan. Alright. Secara kesimpulan, ijarah merupakan saya gunakan dalam kontrak ini yang saya sebutkan tadi telah ada kontrak-kontrak di sektor perbankan yang menawarkan kontrak ijarah khususnya bagi ataupun kenderaan pembiayaan kenderaan di mana menggunakan kontrak ijarah. Baik, suka saya ingatkan jangan lupa isi link kehadiran. Saya pun tak isi lagi ni. Okey, ada apa soalan? Okey. Baik. Ada soalan? InsyaAllah nanti insyaAllah minggu depan akhiri pertemuan kita hari ini dengan tasbih dan surah Al-An'am. Baik, semua jumpa lagi. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh,